Terdapat pelbagai teka-teki tentang bila berlakunya hari kiamat. Sampaikan Hollywood peroleh berbilion duit hasil buat filem hari kiamat ni tau. Dahsyat kan? Ada orang kata lepas kemunculan Dajjal akan berlaku kiamat. Ada yang kata selepas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ada pula kata selepas keluarnya Dabbah, makhluk gergasi yang boleh berkata-kata. Jadi, apa sebenarnya turutan tanda besar hari kiamat ni ya? Mana yang datang dulu dan mana yang datang kemudian? Untuk itu, pada video kali ini, jom bersama dengan Prof Tau untuk kita rungkaikan tanda-tanda besar hari kiamat mengikut turutan masa. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Dajjal akan keluar ketika agama diremehkan, ilmu ditinggalkan. Al-Dajjal mempunyai masa selama 40 hari untuk beliau lalui. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti hari Jumaat. Kemudian, hari-hari lain adalah seperti hari-hari kamu. Al-Dajjal memiliki keldai yang dia tunggangi seluas antara dua telinganya adalah sejauh 40 hasta. Dia akan datang kepada orang ramai lalu berkata, Aku adalah Tuhan kamu, sedangkan Tuhan kamu tidak buta mata, yakni mata sebelah. Tertulis antara dua matanya huruf Kaf, Fa, Ra dalam tulisan Arab. Setiap orang mukmin boleh membacanya sama ada dia celik ataupun buta huruf. Al-Dajjal akan melintasi semua air dan sumber air kecuali Madinah dan Mekah. Allah mengharamkan kedua tempat tersebut kepada Al-Dajjal daripada dijejakinya dan para malaikat berdiri di pintu-pintunya. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal akan muncul sebelum hari kiamat untuk menyesatkan umat manusia dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menjadi fitnah di akhir zaman. Dajjal adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Ia mempunyai kuasa untuk mengelirukan manusia. Sesiapa yang menolak dan enggan percaya dengannya akan menderita kemarau dan kebuluran, manakala sesiapa yang menerimanya akan hidup senang. Daripada Abi Al-Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi, start hari ini jangan lupa untuk amalkan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jap. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Prof Tau ya. yang keempat, Kemunculan Imam Mahdi. Sekumpulan manusia akan keluar daripada arah timur. Mereka akan menyerahkan kepada Al-Mahdi, iaitu kekuasaan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Fasawi. Al-Mahdi bermaksud seseorang yang diberi petunjuk dan beliau terpilih sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan syariat Islam di akhir zaman. Kalau korang nak tahu, dengan kedudukan Imam Al-Mahdi yang agung seperti seorang hero, ia telah menyebabkan ada manusia yang mula mengaku bahawa dirinya adalah Imam Mahdi yang palsu. What? Oleh sebab itu, jom ketahui ciri-ciri Imam Al-Mahdi yang sebenar, iaitu yang dikatakan di bahagian bahunya ada tanda yang sama pada bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau sama seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dahinya luas, hidungnya mancung, kedua-dua matanya bercelak, wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Warna kulitnya adalah warna kulit orang Arab
dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Akhlak beliau menyerupai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau akan bekerjasama dengan Nabi Isa alaihi salam untuk memerangi Dajjal. Yang ketiga, Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Korang tahu tak, sebenarnya Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Buktinya ada di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157. Dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibni Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya, yakni di kayu palang, iaitu salib. Tetapi diserupakan bagi mereka, yakni orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada di dalam keadaan syak, ragu-ragu tentang menentukan pembunuhannya. Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Macam itulah penjelasannya. Berdasarkan ayat tersebut, Nabi Isa AS tidak dibunuh dan disalib, tetapi Allah menyerupakan orang lain dengan baginda. Jadi yang disalib tu bukan Nabi Isa AS. Baginda akan diturunkan dari langit sebelum berlakunya kiamat untuk memerangi Dajjal dan memperbetulkan akidah umat manusia. Berdasarkan Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-61, dan sesungguhnya Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan turutlah petunjukku. Inilah jalan yang lurus. yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj. إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. حجي حجي بسم الله الرحمن الرحيم. بيشي جوا. Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu kaum yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini berasal daripada keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yafits. Mereka ini tinggal di antara dua gunung dan mereka telah dihalang oleh sebuah dinding yang besar dan kuat yang dibina dari besi dan tembaga oleh Raja Zulkarnain. Ketika di dalam perjalanan merantau dari timur ke barat, Raja Zulkarnain terjumpa satu perkampungan kaum. Lalu kaum tersebut meminta Raja Zulkarnain untuk membina sebuah tembok bagi melindungi mereka daripada Ya'juj dan Ma'juj. Dengan itu, mereka sanggup membayar apa saja demi pertolongan Raja Zulkarnain. Lalu Raja Zulkarnain berkata, apa yang dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, yakni manusia dan alat-alat, agar aku dapat membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dinding tersebut dibina dengan ketulan-ketulan besi sehingga ketinggiannya sama rata dengan kedua-dua gunung. Berkatalah Zulkarnain, ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Surah Al-Kahfi ayat 98. Bila tiba masanya, tembok itu akan hancur dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj untuk berbuat kerosakan. yang pertama, Matahari terbit dari arah barat. Korang dah biasa tengok matahari terbit dari arah timur kan? Hal ini terjadi kerana bumi berputar pada paksinya dari arah barat ke timur, di mana menyebabkan berlakunya perubahan siang dan malam. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, Maha berkat Tuhan yang menjadikan di langit tempat peredaran bintang
dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi. Tetapi pada hari kiamat kelak, matahari akan terbit dari arah barat dan terbenam di bahagian timur. Jika hal itu berlaku, maka tertutuplah pintu taubat kepada umat manusia. Jap. Nanti dulu. Untuk video kali ini ada satu lagi tambahan fakta, iaitu keluarnya dabbah. Dabbah atau dabbatul ard adalah binatang yang boleh berkata-kata, memahami bahasa manusia dan akan keluar dari perut bumi menjelang kiamat pada hari terbitnya matahari dari sebelah barat. Waktu khusus dikatakan dabbatul ard ini akan keluar adalah pada waktu duha sebagaimana yang terdapat di dalam hadis berikut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali keluar ialah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang, yakni dabbah kepada manusia pada waktu duha. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Binatang yang dikenali sebagai dabbah ataupun dabbatul ard berkenaan akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bercakap dengan manusia serta menempelak orang-orang yang tidak beriman apabila ia muncul menjelang hari kiamat nanti. Dalam satu riwayat marfu' yang sahih pula daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa binatang ini juga akan meninggalkan tanda, yakni bekas pada hidung manusia, dan bilangan manusia yang mendapat tanda tersebut akan bertambah banyak. Dengan penjelasan berikut, harapnya kita semua insaflah ya. Okeylah, rasanya setakat itu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum dan bye.